Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 9, iaitu ahli-ahli kami, iaitu saya sendiri, Muhammad Afiq Syukri bin Arni, Nurul Hidayah binti Tuah, Kamisah binti Kamar dan Imran bin Taran. Kami berempat akan membentangkan artikel-artikel yang telah kami kaji bagi tugasan GGG B6793 pengurusan tingkah laku dalam pendidikan khas. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Hidayah binti Tuah ingin membentang hasil analisis jurnal yang bertajuk Keberkesanan Terapi Modifikasi Tingkah Laku Terhadap Murid Kurang Daya Tumpuan dan Hyperaktif di kalangan murid sekolah rendah yang terpilih di Coimbatore, India yang dilaksanakan oleh Josh Kanaya Selakumar. Permasalahan yang saya dapati dalam kajian tersebut ialah berkenaan dengan murid masalah kurang daya tumpuan dan tingkah laku hyperaktif. Oleh itu, pengkaji telah menjelaskan tujuan kajian ini adalah untuk menilai keberkesanan terapi modifikasi tingkah laku untuk mengurangkan masalah tingkah laku murid kurang daya tumpuan dan hyperaktif. Oleh itu, objektif yang terdapat dalam kajian tersebut itu adalah untuk menilai keberkesanan terapi modifikasi tingkah laku untuk mengurangkan masalah kurang daya tumpuan dan tingkah laku hyperaktif dalam kalangan murid sekolah rendah. Manakala pengkaji telah menyatakan objektif khusus, yang pertama itu menilai tahap tingkah laku masalah kurang daya tumpuan, yang kedua menilai prestasi akademik murid-murid, yang ketiga memberi terapi modifikasi tingkah laku terhadap murid-murid tersebut, yang keempat menilai tingkah laku kurang daya tumpuan selepas terapi modifikasi tingkah laku, yang terakhir menilai prestasi murid selepas intervensi dijalankan. Seterusnya, dari segi pemilihan persampalan, pengkaji telah memilih murid yang berumur 7 hingga 10 tahun dari dua buah sekolah di India, iaitu sekolah pertama seramai 320 orang dan sekolah kedua seramai 480 orang. Manakala antara kriteria yang diambil kira oleh pengkaji iaitu responden mendapat skor 14 dan ke atas dalam masalah kurang daya tumpuan dan tingkah laku hyperaktif. Manakala untuk prosedur pelaksanaan, yang pertama pengkaji melaksanakan pra-ujian dan diikuti dengan pasca ujian. Seterusnya, pengkaji telah menyatakan beliau telah membuat tiga langkah untuk pelaksanaan teori modifikasi tingkah laku tersebut. Yang pertama itu meditasi kesedaran, iaitu yang melibatkan seperti arahan untuk murid bertenang dan lebih fokus kepada apa yang mereka dengar. Yang kedua, latihan fizikal. Latihan fizikal ni terbagi kepada dua, iaitu fizikal senaman dan fizikal latihan yang berpanjangan. Yang ketiga iaitu latihan larian. Latihan larian yang telah seperti murid diminta untuk beratur dalam satu barisan dan diminta untuk mengambil jarak masing-masing dan menerima arahan daripada guru. Okey, yang keempat itu hasil dapatan. Hasil dapatan kajian, pengkaji telah menyatakan selepas 20 hari terdapat penurunan skor pada dapatan yang telah dikumpul. Manakala dalam pencapaian akademik semakin meningkat selepas intervensi dilaksanakan. Kesimpulan dan ulasan untuk artikel ini, yang tingkah laku kurang daya tumpuan dan hyperaktif boleh menjejaskan pencapaian murid-murid. Oleh itu, teori modifikasi tingkah laku telah menyumbang kepada tingkah laku yang lebih positif dan peningkatan pencapaian akademik murid-murid.
Yang keempat, teori modifikasi tingkah laku ini telah diwujudkan khas untuk mengatasi murid yang mempunyai masalah tingkah laku seperti kurang daya tumpuan dan hyperaktif. Akhir sekali, apa yang saya boleh simpulkan di sini, teori modifikasi tingkah laku yang digunakan dalam kajian ini merupakan satu teknik yang boleh dilaksanakan terhadap murid pendidikan khas yang mempunyai masalah kurang daya tumpuan dan hyperaktif di setiap sekolah di Malaysia. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Imran Bintaran, P112426 akan membentangkan satu analisis jurnal yang bertajuk Behavior Techniques and Awareness Study ataupun teknik pengubahsuaian tingkah laku kajian kesedaran. Sebagai pendahuluannya, saya nyatakan dahulu sedikit latar belakang tentang jurnal ini. Jadi jurnal ini adalah hasil tulisan seorang individu yang bernama N.B. Jaya Laksmi yang merupakan seorang prinsipal ataupun pengetua di Espreti B Education College Women bertempat di Arasanur, Sivaganagai, Tamil Nadu, India. Jurnal ini ditulis pada tahun 2019. Bahkan kepada jurnal ini di bahagian awalnya penulis ada menyatakan beberapa teknik pengubahsuaian tingkah laku. Yang pertama sekali adalah teknik positive reinforcement ataupun peneguhan positif, dan beliau menyatakan bahawa teknik ini adalah berpasangan dengan tingkah laku positif. Contohnya, guru memberi ganjaran kepada pelajarnya kerana mendapat grade baik dengan pelekat. Jadi mendapat grade baik itu adalah tingkah laku positif dan ganjaran positif itu adalah pelekat. Yang kedua adalah teknik negative reinforcement. Teknik ini berpasangan dengan tingkah laku negatif. Yaitu di situ beliau menyatakan atau memberikan contoh memarahi kanak-kanak yang tidak mau makan sayur. Memarahi kanak-kanak itu adalah negative reinforcement ataupun peneguhan negatif, dan tidak mau makan sayur itu adalah tingkah laku yang negatif. Yang ketiga adalah teknik punishment ataupun hukuman. Jadi hukuman ini dirancang untuk melemahkan tingkah laku. Maksudnya untuk memberhentikan tingkah laku adalah dengan memberi hukuman. Memberi rangsangan yang tidak menyenangkan terhadap tingkah laku. Contohnya penahanan diri kerana berkelakuan buruk. Penahanan diri itu adalah hukuman ataupun punishment, dan berkelakuan buruk itu adalah satu tingkah laku. Teknik yang keempat adalah flooding. Itu satu teknik yang mendedahkan seseorang kepada ketakutan dengan merujuk kepada satu objek atau situasi untuk memberhentikan tingkah laku. Contohnya orang merokok tapi takut dengan ular, disuruh memegang ular selama 10 menit. Ini yang kelima, systematic desensitization. Itu satu teknik yang mengekalkan ketenangan dalam menghadapi suatu ketakutan ataupun masalah secara beransur-ansur. Contohnya, seorang yang mempunyai ketakutan akan jambatan mungkin bermula dengan dia melihat foto jambatan, kemudian memikirkan dirinya berdiri di atas jambatan, dan akhirnya berjalan di atas jambatan sebenar. Jadi ketakutannya itu semakin lama semakin beransur hilang. Yang teknik yang keenam, teknik efficient therapy. Itu satu teknik yang mewujudkan pemikiran positif kepada orang lain. Perhatian aspek yang dimiliki oleh seseorang. Ya, lihat aspek-aspek yang baik yang ada pada seseorang itu.
untuk diambil dan dijadikan panduan untuk diri sendiri. Contohnya sentiasa menyuburkan sifat pemikiran yang positif. Dan yang ketujuh adalah teknik extinction, ataupun nyatakan di situ satu teknik yang menyingkirkan seseorang yang berkelakuan yang tidak diinginkan. Contohnya beri cuti kanak-kanak yang berkelakuan buruk. Kelakuan buruk itu adalah satu kelakuan yang tidak diinginkan. Baik, jadi dalam kajian beliau ini, beliau ada nyatakan apa objektifnya. Yang pertama sekali adalah untuk mengetahui aspek tingkah laku yang dapat diubah sesuai melalui teknik yang digunakan. Yang kedua adalah untuk mengetahui sejauh mana kesedaran mengenai teknik pengubahsuaian tingkah laku di kalangan guru grade menengah di daerah ataupun tempat beliau itu. Jadi beliau telah menggunakan ataupun penulis ini telah menggunakan sampel populasi kajian daripada guru sekolah menengah yang berkhidmat di daerah Sipaganggai. Sampelnya terdiri daripada 9 orang guru grade menengah yang berkhidmat di sekolah yang dijalankan oleh kerajaan dan pengurusan. Daripada kajian tersebut ataupun hasil kajian tersebut, apa yang beliau dapati adalah pertama, tidak ada perbezaan yang ketara dalam skomi kesedaran teknik pengubahsuaian tingkah laku di kalangan guru menengah dari segi jantina, yakni lelaki dan perempuan. Maksudnya kesedaran tentang penggunaan teknik pengubahsuaian tingkah laku ini kalangan guru laki, guru perempuan adalah lebih kurang sama. Kedua, tidak ada perbedaan ketara dalam skomi kesedaran teknik pengubahsuaian tingkah laku di kalangan guru menengah dari segi institusi, yaitu government school dan juga management school. Yang ketiga, tidak ada perbedaan yang ketara skomi kesedaran teknik pengubahsuaian tingkah laku di kalangan guru dari segi lokasi pula, yaitu guru menengah yang mengajar di bandar dan juga yang di luar bandar. Yang keempat, tidak ada perbedaan yang ketara dalam skomin kesedaran teknik pengubahsuaian tingkah laku di kalangan guru menengah dari segi kelayakan, yang sama ada yang berkelayakan tinggi maupun yang berkelayakan rendah. Jadi kesedaran mereka itu sama. Yang kelima, tidak ada perbedaan yang ketara dalam skomi kesedaran teknik pengubahsuaian tingkah laku dari segi pengalaman di kalangan guru menengah. Jadi yang di sini ada dari segi pengalaman, sama ada pengalaman yang lama atau pengalaman yang baru, ataupun pengalaman yang tinggi maupun yang rendah juga adalah sama. Jadi secara keseluruhan ataupun kesimpulan kajian beliau ini, beliau telah melihat pertama, pengubahsuaian tingkah laku seseorang itu dia memerlukan teknik berbeza berdasarkan kecerdasan, emosi, tekanan, dan akan persebaya. Yang kedua, guru perlu sadar perlunya pengubahsuaian tingkah laku dilakukan dalam masa yang sama, juga mengetahui apakah teknik yang perlu digunakan untuk menyelesaikannya berdasarkan situasi ataupun keadaan tertentu. Jadi itu saja penjelasan saya terhadap jurnal ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Kamisa binti Kamar, P11483. Ingin membentangkan berkenaan dengan ulasan Great East Journal yang bertajuk Kesan Teknik Kontrak dalam Mengatasi Tingkah Laku Mengganggu Murid Hyperactive Kurang Daya Tumpuan atau ADHD. Baiklah, ini adalah secara keseluruhan berkaitan dengan ulasan Great East Journal, bermula daripada tajuk sehinggalah kepada rujukan. Kesemua komponen-komponen dan juga kandungan-kandungan di dalam jurnal adalah menepati syarat penulisan jurnal. Di sini saya akan fokuskan kepada 4 bahagian, iaitu metodologi kajian, dapatan kajian, kesan perbincangan kajian dan juga cadangan kajian. Sebelum itu, saya akan menerangkan maksud teknik kontrak yang digunakan dalam kajian ini. Teknik kontrak
ialah salah satu kontrak tingkah laku yang dibuat secara lisan atau bertulis. Ianya terdiri daripada satu persetujuan di antara guru dengan murid selepas guru membuat perbincangan berkaitan dengan murid. Jika kontrak dibuat secara bertulis, seorang murid perlu menandatangani kontrak dan jika dia melanggar, maka hukuman akan diberikan kepada murid tersebut. Jika murid dapat melakukan tingkah laku yang lebih baik, maka ganjaran akan diberikan seperti yang ditetapkan di dalam kontrak. Okey, itu adalah maksud ataupun definisi bagi teknik kontrak. Okey, berbalik kepada metodologi kajian. Kajian ini dijalankan selama 1 bulan di Sekolah Dasar Al-Firdaus Surakarta, Indonesia pada tahun 2016. Kaedah kajian yang digunakan adalah kaedah eksperimen penyelidikan subjek tunggal (SSR) dengan berbagai garis dasar yang bentuk tumbal upah dan ianya melibatkan 2 fasa iaitu fasa asas dan juga fasa intervensi, fasa pelaksanaan, dan ada 3 sasaran tingkah laku yang telah ditetapkan dalam kontrak, iaitu yang pertama gangguan terhadap arakan, gangguan terhadap guru dan juga terakhir tidak dapat menahan diri daripada makan dan minum. Itu adalah ketiga-tiga sasaran tingkah laku yang telah ditetapkan syaratnya di dalam kontrak. Okay, alat instrumen yang digunakan adalah seperti pemerhatian yang menggunakan video rakaman dan juga analisis grafik bergambar. Okay, dari segi dapatan kajian, sasaran tingkah laku 1 belum dapat atasi masalah, sasaran tingkah laku 2 dalam peringkat sederhana, sasaran tingkah laku 3 ada perkembangan dan penurunan. Penurunan masalah ketara selepas beberapa kali intervensi dijalankan. Teknik kontrak perjanjian berjaya mengatasi masalah ADHD. Okey, ini adalah dapatan kajian lah. Okey, dari segi kesan perbincangan kajian, pengkaji mendapati bahawa sikap empati peserta kajian mula bertambah. Selain itu, peserta kajian mula bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Seterusnya, kontrak tingkah laku boleh digunakan untuk mengurangkan tingkah laku mengganggu pada pelajar ADHD dengan persetujuan dan input pelajar daripada ibu bapa. Okay, yang terakhir sekali adalah cadangan kajian. Ada 3 cadangan kajian. Okay, yang pertama, proses mengatasi atau mengurangkan tingkah laku yang tidak sesuai memerlukan kerjasama semua pihak. Tidak tertumpu kepada peranan guru dan juga peranan murid, tetapi ia lebih berfokus kepada peranan ibu bapa dan juga peranan rakan sekelas itu sendiri. Seterusnya, sikap yang baik dapat ditanamkan pada pelajar ADHD dengan berbagai cara. Contohnya menerusi hukuman, ganjaran, nasihat, motivasi, amaran dan sebagainya. Guru secara langsung dan berterusan memberi amaran dan nasihat. Setiap kali tingkah laku tidak sesuaian, subjek muncul. Okey, secara kesimpulan daripada jurnal ini adalah teknik kontrak ini telah berjaya mengatasi masalah-masalah tingkah laku lah. Seperti yang dinyatakan dalam metodologi kajian, iaitu 3 sasaran tingkah laku yang saya sebutkan tadi. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan kekuatan dan kelemahan bagi teknik kontrak ini. Ada 4 kekuatan teknik kontrak, iaitu yang pertama mengubah tingkah laku murid yang bermasalah kepada tingkah laku yang lebih baik. Maksudnya kita dapat mengubah tingkah laku negatif murid kepada tingkah laku yang lebih positif. Seterusnya, kontrak tingkah laku dapat membantu dalam membentuk tingkah laku yang kita inginkan. Okey, di dalam sistem kontrak ini, kita dapat membentuk tingkah laku murid yang kita inginkan. Okey, kita tetapkan cara-cara, kita tetapkan target untuk tingkah laku itu berjaya diubahlah. Seterusnya, membantu murid dalam meningkatkan tahap disiplin dalam tingkah laku dan mewujudkan sikap tanggungjawab dan empati dalam tingkah laku murid. Okey, secara tidak langsung, menerusi teknik kontrak, murid akan sekaligus dapat meningkatkan tahap disiplin mereka lah, dan mereka akan lebih bertanggungjawab dalam mengubah tingkah laku mereka. Kelemahan bagi teknik kontrak ada 4. Yang pertama, guru yang memberikan ganjaran kurang sesuai dengan cita-rasa murid berkemungkinan akan mengurangkan keberkesanan proses dalam teknik kontrak. Pemilihan ganjaran yang diberikan kepada murid juga perlu dilakukan dengan teliti dan mengambil kira ciri-ciri murid. Okey, maksudnya di sini guru kena teliti dalam memberikan ganjaran lah.
ia bergantung kepada cita rasa murid, bagaimana ciri-ciri perwatakan murid tersebutlah. Dan yang ketiga, apabila terhentinya pemberian hukuman dan ganjaran, maka tingkah laku yang diingini tidak dapat dibentuk. Pemberian ganjaran haruslah yang dapat menarik minat murid dan memotivasikan mereka untuk berubah. Ini adalah definisi teknik kontrak yang saya telah bincangkan tadi pada slide pertama. Secara kesimpulan, teknik kontrak berjaya mengatasi masalah tingkah laku ADHD seperti yang dijalankan di Indonesia. Banyak membuktikan bahawa teknik ini sesuailah dilaksanakan kerana ia dapat mengubah tingkah laku murid, dapat membentuk tingkah laku yang kita inginkan dan membantu menerapkan nilai-nilai sosial di dalam diri murid itu seperti nilai tanggung jawab dan juga nilai empati. Selain itu, teknik ini boleh diaplikasikan di dalam sistem pendidikan di Malaysia sama ada murid pendidikan khas atau murid perdana. Bukti keberkesanan kajian dapat dilihat pada kajian-kajian lepas kerana untuk melaksanakan teknik kontrak ini tidaklah sesukar mana, tapi ia memerlukan kesungguhan dan juga kebolehan guru itulah dalam melaksanakan teknik. Hasilnya dapat mengatasi masalah dan mengurangkan jumlah murid yang mempunyai masalah tingkah laku hiperaktif kurang dari tumpuan di dalam kelas. Dengan adanya pelaksanaan teknik kontrak, maka ianya akan dapat membantu mengurangkan jumlah masalah murid tingkah laku di dalam kelas lah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Syukri bin Arni P111353 akan membentangkan ulasan artikel jurnal saya yang bertajuk Application of Shaping Technique to Increase on Task Behavior Duration in Children with ADHD. Dalam artikel jurnal ini, isu yang ingin diselesaikan adalah tahap tumpuan murid ADHD yang lemah semasa dalam kelas. Objektif yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kebolehan murid menumpukan perhatian. Jadi bagi mencapai objektif ini, pengkaji telah menggunakan teori modifikasi tingkah laku dan teknik shaping telah diaplikasikan, telah diterapkan kepada murid ataupun sampel untuk meningkatkan kebolehan menumpukan perhatian tersebut. Jadi saya akan terangkan sedikit tentang teknik shaping ni. Teknik shaping ni digunakan untuk mengajar kanak-kanak melakukan sesuatu pengajaran atau tingkah laku baru melalui langkah-langkah yang mudah supaya kanak-kanak ni mudah menguasainya. Jadi dalam kajian ini, pengkaji ingin menerapkan tingkah laku baru iaitu menumpukan perhatian dalam kelas. Sebab sampel kajian mempunyai baseline kemampuan menumpukan perhatian selama seminit sahaja. Jadi sasaran mereka adalah selama 12 minit, mampu menumpukan perhatian selama 12 minit. Tetapi dalam kajian ini, sampel hanya mampu memberi tumpuan selama 10 minit. Tetap ada peningkatan dan mungkin ada sedikit penambahbaikan lah perlu dilakukan supaya tahap keberkesanan dalam kajian ini akan lebih meningkat lah kan. Jadi seterusnya saya akan terangkan instrumen-instrumen yang digunakan dalam kajian ini. Pengkaji telah menggunakan 4 instrumen, iaitu yang pertama ABC Observation Sheet, Antecedent, Behavior, Consequences. Dia adalah adaptasi daripada Milton Berger pada tahun 2012. Instrumen yang pertama ni digunakan untuk melihat tingkah laku awal dan tindakan sampel apabila sesuatu tingkah laku dilakukan oleh sampel. Jadi yang kedua adalah reinforcement inventory. Inventory peneguhan. Ini digunakan untuk
menilai objek ataupun menilai aktiviti yang digemari oleh sampel. Apabila objek ataupun aktiviti ini sudah dikenal pasti, jadi objek dan aktiviti ini digunakan untuk peneguhan dalam teknik shaping ini. Okey, seterusnya adalah behavior observation sheet, iaitu instrumen yang digunakan untuk merekod data baseline dan post intervensi nanti. Okey, instrumen yang terakhir adalah instrumen intervention implementation sheet. Instrumen ini adalah senarai semak tahap tingkah laku murid untuk digunakan bagi memantau perkembangan tingkah laku sampel sepanjang intervensi dilakukan. Okey, dalam kajian ini terdapat beberapa prosedur yang dilalui oleh yang telah dilaksanakan oleh pengkaji. Okey, yang pertama adalah assessment. Assessment ni, dalam fasa assessment ini pengkaji mengumpul data apakah peneguhan yang sesuai, faktor-faktor yang mempengaruhi sampel menumpukan perhatian dalam kelas, kemudian apakah yang menarik minat sampel. Jadi dalam fasa ini reinforcement inventory digunakan. Jadi dalam fasa assessment ini juga inform consent diberi kepada ibu bapa sampel secara bertulis untuk memaklumkan ataupun minta izinlah kebenaran sebagai penjaga untuk melibatkan sampel dalam kajian. Seterusnya adalah fasa baseline, di mana pengkaji melihat purata kemampuan sampel untuk menumpukan perhatian. Jadi dalam fasa baseline ini teknik ataupun instrumen ABC observation sheet digunakan untuk melihat baseline. Jadi seterusnya adalah intervention, fasa intervention. Fasa intervention ini adalah di mana teknik shaping dilaksanakan ataupun diterapkan dan peneguhan dan galakan juga diberikan. Okey. Kemudian pada fasa yang keempat atau fasa terakhir adalah post intervention, di mana pengkaji melaksanakan ujian sehari selepas intervensi. Fasa intervention tersebut yang tadi itu dilaksanakan. Jadi di sini keputusan kajian diperolehi, kemudian dianalisis. Jadi dalam artikel ini terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan yang saya temui. Kekuatannya yang pertama adalah teknik yang digunakan terbukti sesuai dengan situasi sampel kajian. Seperti yang kita sedia maklum, setiap sampel ni tidak memerlukan teknik yang sama, tetapi pengkaji dengan bijak telah mengenal pasti teknik shaping adalah teknik yang sangat berkesan kepada sampel. Terbukti apabila keputusan akhir ataupun keputusan kajian membuktikan terdapat peningkatan terhadap tahap tumpuan murid, tahap tumpuan sampel. Yang kedua adalah instrumen kajian yang digunakan adalah lengkap dan terperinci. Dapat dilihat bahawa instrumen yang digunakan melibatkan setiap fasa yang dilakukan dalam kajian ini. Jadi instrumen-instrumen ini juga mempunyai tahap, ada instrumen yang mempunyai tahap kesahan yang agak tinggi juga. Jadi dapat dilihat di situ keberkesanan instrumen kajian juga sangat pentinglah dalam kajian ni. Yang terakhir, kekuatannya adalah kajian yang dilaksanakan berjaya meningkatkan kemampuan sampel menumpukan perhatian. Okey, terbukti bahawa objektif agak tercapai sebab objektif dia adalah meningkatkan tahap tumpuan murid, dan terbukti memang keputusan kajian ini dapat meningkatkan tahap tumpuan murid, tahap tumpuan sampel. Okay. Tetapi terdapat beberapa kelemahan yang boleh diperbaiki. Mungkin kelemahan-kelemahan ini jika diatasi boleh mencapai sasaran 12 minit yang telah ditetapkan oleh pengkaji. Yang pertama adalah hanya menggunakan seorang sampel. Okey, sampel yang digunakan ni jika ditambah lebih daripada seorang sampel, mungkin akan membantu keberkesanan ataupun
kebolehpercayaan kajian inilah. Jadi kajian ini lebih valid lah, lebih diterima dan sangat sesuai lah, nampak keberkesanan dia kan. Sebab bila kita laksanakan kepada seorang sampel, maksudnya kajian ini ataupun teknik ini sesuai untuk sampel tersebut sahaja. Okay. Yang seterusnya adalah mempelbagaikan kaedah penyampaian pengajaran kepada sampel. Okey. Berdasarkan artikel yang telah saya kaji, pengkaji telah memberi proses pengajaran dan pembelajaran kepada sampel melalui kaedah penceritaan. Okey. Kisah-kisah yang digunakan, cerita-cerita yang digunakan adalah sama dan berulang. Jadi walaupun terdapat pelbagai cerita disediakan, tetapi cerita-cerita itu boleh dipelbagaikan supaya menarik minat murid, menarik minat sampel untuk lebih menumpukan perhatian. Yang terakhir adalah penulisan artikel ini kurang menyeluruh, pendapat saya, kerana prosedur-prosedur kajian tidak diterangkan secara menyeluruh, membuatkan kita pengkaji hanya menerangkan secara ringkas sahaja. Jadi kita hanya akan mendapat gambaran secara umum bagaimana pelaksanaan kajian ini. Jadi itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.